Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar? Semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan saya ingin menceritakan satu lagi topik yang cukup panas, walaupun saya pernah cerita dahulu hampir setahun lepas, tapi saya selalu sangat mendapat soalan yang berbangkit atas topik yang sama ataupun penyakit yang sama. Baik, kita tengok dulu siapa yang bermasalah. Dari sudut penyakit GERD, G-E-R-D, Gastroesophageal Reflux Disease ataupun disorder. Ramai orang kata perkataan acid reflux pun boleh. Ada orang kata heartburn pun boleh. Ada orang kata indigestion pun sama. Jadi setengah orang kata saya dapat gastrik, saya dapat sakit ulu hati. Walaupun ada perbezaan sedikit kalau ulcer tu kat bawah kan dalam perut, tapi sekarang kita nak fokus kepada yang lebih bermasalah sebelum jadi ulcer lagi. Boleh tak? Sebenarnya ubat untuk GERD ni atau yang orang kata heartburn ni, sakit ulu hati ni adalah nombor 3 tertinggi dalam dunia dari segi penjualan kat farmasi. Sebenarnya dia sama kuat dengan ubat painkiller. Nombor 1 masih lagi diabetes dengan high blood pressure. Okay, so diabetes dengan high blood pressure dengan pain ni, ubat-ubat dia yang paling memperkayakan farmasi-farmasi gergasi sana. Tapi yang datang dekat sekali sekarang ialah masalah perut kita, masalah orang kata gastrik lah, tapi sebenarnya masalah GERD. Okey, semua dah ada? Okey. Bersedia? Okey, nombor 1. Nak pastikan you tahu tak, selalunya dia lebih berkaitan dengan lepas makan ataupun dengan makan. Jarang-jarang kalau GERD yang sebenarnya dia masa you steady, masa you tengah rehat, jarang sangat. Tapi bila kadang-kadang nak fikir makan pun jadi. Okay? Sebab ada kaitan dengan stomach acid ni. Okay? Jadi bila you kata sakit ulu hati tu betul. Nombor 2, you ada masalah macam ada asid naik balik ke atas dalam you punya esophagus. Esophagus ialah tube yang daripada mulut masuk ke perut, itu dipanggil esophagus tube dia. Esophagus ni kadang-kadang rasa macam asid tu naik balik, tak sampai ke mulut lagi. Tapi ada orang sampai ke mulut, dia boleh rasa macam payau, pahit ataupun pedak. Tahu kata kan, macam asid lah kan. Lepas tu rasa sour lah. Baik. Dan setengah orang nak masuk makanan pula, dia rasa macam trouble swallowing. Kalau you rasa susah nak makan, rasa perit, tak pasal-pasal, tak sedap je nak telan tu, macam tak suka lah kalau walaupun ada appetite, ini pun nak kena jaga. Lepas tu orang yang suka komplain bloating, asyik kembung kan. Baru ni saya dapat soalan banyak yang asyik kembung dia kan. So you kena check. Ataupun sedawa, some of you ada belching ataupun maksudnya keluar angin dan sebagainya tu. Lepas tu ada yang lower, nausea ataupun sampai ada vomiting. Ini dahsyat lah. Yang lebih teruk ialah kalau mereka yang rasa macam heart attack pula. Ada kes-kes yang rasa tak boleh nafas lah, rasa macam cengkam kat dada ni. Okay. Ataupun you ada chronic cough, batuk, tapi batuk yang lama sangat dah. Macam permanent pula batuk sebahagian daripada you. Orang kenal you sebagai katakan mat batuk ni, okey. Ataupun wheezing atau macam asma pula. Kadang-kadang suara you bertukar. Jaga baik-baik suara-suara bertukar ni, biar takat gastrik ataupun heartburn ataupun indigestion reflux ataupun yang dipanggil GERD ni saja. Tapi kalau lama sangat suara pun dah bertukar, tolong cek dengan doktor betul-betul apa yang jadi, supaya kita tak mau benda-benda yang you tahu lah kan. Dan seterusnya, kalau tak jaga betul-betul, kita kena perhatikan ada ujung-ujungnya sampai kes yang boleh bawa kanser pun. Sebab tu malam ni kena buka mata, kena tolong tekan, kena tolong share dengan kawan, mana tahulah. Sebab ni bukan kira muda, bukan kira tua, bukan kira lelaki, bukan kira wanita. There's no sex punya gender punya pilihan. Dua sebab kenapa berlakunya GERD. Okay, anda kena tahu. Nombor 1 ialah lower esophageal sphincter. Tahu tak sphincter? Sphincter ni maksudnya dia punya valve tu, spring dia tu. Dalam kita punya mulut ni, bawah ni ada esophagus. Bila nak sampai masuk ke dalam stomach, dia punya joint tu, antara esophagus nak masuk ke stomach tu, dia ada valve dia. Di valve ni patutnya tutup. Bila dah makanan lepas, dia patut tutup.
okey, supaya asid tu boleh proses makanan you dan sebagainya. Jadi dia tak boleh naik balik lah. Tak? Tapi kalau ni longgar, jadi apa sebab-sebab utama kenapa dia longgar, barulah anda tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. Kalau you tak tahu sebabnya, that's why you keep on taking medicine. Is that clear? So number one ialah disebabkan sphincter atau valve tu dah mula longgar ataupun dah mula relax sangat. Okay? Ada sebab tertentu. Nombor dua ialah, satu lagi ialah yang dinamakan antara valve ni dengan stomach kita ada yang dipanggil diaphragm. Tahu diaphragm? Diaphragm ni adalah pembahagian antara dada kita, paru-paru kita dengan stomach. Jadi dia ada dia punya diaphragm. Diaphragm tu juga memegang bahagian perut dengan esophagus tu supaya dia kejap. Tahu tak? Jadi kalau dia pun longgar juga, jadi dia boleh terbuka. Bila terbuka, asid boleh naik atas. Jadi dua sebab utama. Semua faham tu? Baik. Sekarang kita kena tahu, patutnya stomach acid ni sebenarnya bagus. Dia kena ada asid. Kalau stomach kita tak ada asid dan pH-nya lain daripada 1:3, saya ulang. pH dalam stomach kita antara 1, 2 atau 3. pH. Kalau dia naik 4 atau 5, you dah mula jadi masalah. Okey. Sebab itulah asid-asid ni kalau dia naik sampai ke bahagian esophagus, dia boleh makan esophagus kita tu. Itu yang jadi sakit sampai kan tak boleh tidur dan sebagainya. Satu lagi, ujung-ujungnya kalau lama sangat you kena GERD ni, dia boleh jadi berparut ataupun dia jadi macam dah ketat, ataupun faham tak, dia jadi macam orang panggil stricture, dia menguncuk kat situ. Baik-baik dia boleh longgar, sekarang dia tutup terus. Sebab apa? Dia berparut. Itu lagi susah lah pula kan. Dan kadang-kadang kalau longgar pula, tadi saya kata asid tu naik, kadang-kadang dia boleh pergi ke bahagian mana? Dia boleh pergi ke bahagian paru-paru pula nanti. Maksudnya dia boleh orang panggil rentas desa, rentas kawasan. Jadi kalau kena penyakit paru-paru disebabkan asid ni, bahaya sangatlah. Satu lagi, esophagus kita tu, kalau saya ulang, yang kes yang kronik yang lama ni, tak baik-baik dah 5-6 tahun ni, so you ada konsep yang dinamakan pre-cancerous kat esophagus tu. Sebab apa? Esophagus kita tidak harus ada asid langsung. Dia masih lagi peringkat alkaline. Sebab apa? Dia baru nak masuk stomach. Jadi lining Tuhan jadikan esophagus, kerja dia bukan untuk tahan asid. Jadi kalau asid selalu sangat melawat dia, kata halo kat dia selalu sangat, dia tak tahan. Lama-kelamaan dia tukar. Bila sel tu tukar, maka dia jadi apa? Itu yang dipanggil mutation. Itu yang dinamakan pre-cancerous. Faham tu? Dan pre maksudnya sebelum kanser lah. Dan lepas tu tak payah cerita lah, kena kanser kan. So kita tak mau you nama-nama seperti adenocarcinoma, dulu-dulu ramai orang yang kita tahu isap rokok yang kena ni kan. Sekarang rokok tak apa popular, masalah gastrik. Pasal apa? Ni saya nak bagi apa penyebab utama sampai jadi macam ni. Okey. Ramai orang kalau saya kata kat sini ramai nanti kalau doktor bagi ubat-ubat seperti antacid. Selalunya saya ceritakan ubat dululah kan. Penyebab dia ada. Bila saya bagi jawapan untuk menyelesaikan, itu juga penyebab dia kan. Tapi saya cepatkan cerita. You pernah makan antacid, tahu tak? Anti-acid. Tapi antacid ni selalunya boleh tahan dalam sejam 2 je. Lama-kelamaan dia tak efektif lagi dah. Sebab tu antacid ni cuma basic sangat kan. Kalau you sikit-sikit kena, kalau lambat meeting nak habis, orang yang kena gastrik macam tu, antacid cukup. Tapi yang lebih teruk, you kena ambil H2 blockers. You pernah dengar seperti Zantac, Tagamet kan, yang ni famous lah. Tapi zaman moden sekarang ini pun tak jalan juga. So dia bagi you proton pump inhibitor, PPI nama tu. Yang ni seperti Prilosec, Nexium, pernah dengar kan? Ni mahal-mahal ni kan. So yang ni tahan lama sikit lah. Namun bila lama pun masih lagi tak baik juga, apa you nak buat? Jadi malam ni saya nak share dengan you
Sebahagian besar daripada kita ni kadang-kadang makan terlalu besar ataupun terlalu heavy atau terlalu banyak lahap, faham tak? Dan ni menyebabkan clearance kat stomach tu lambat disebabkan banyak volume dia nak kena settle. So ini juga menyebabkan asid tu berkeliaran kat situ, tak boleh nak pergi mana. Pasal apa? Dia nak kena handle makanan tu terlalu heavy. Dan nombor dua, selalunya you makan sebelum tidur. Selalu saya kata lepas pukul 7.30, 8, lepas maghrib, memang isyak tu maksimum tu tak sah. Lepas tu jangan makan lagi dah. You puasa lagi bagus. Pasal apa? Stomach kita perlu empty bila you tidur. Okay? Bukan sampai lapar, tetapi dia harus dah lepas dia punya kerja dia daripada nak proses. Dan orang yang kalau ada GERD ni, kalau boleh jangan nak belajar banyak yoga yang tungging apa tu kepala ke bawah dan sebagainya tu. Dan saya nasihatkan lagi sekali, siapa yang obes, dengar cakap pakcik ni, boleh tak supaya you tolong kuruskan badan. Bukanlah kurus sampai so slim, tapi kurangkan kegemukan. Sebab apa? Kegemukan juga menyebabkan tekanan bahagian abdomen tu naik ke atas. Ada dua masalah utama. Satu, dia buka you punya sphincter tu sebab apa? Dia tekanan lama sangat. Nombor dua, you boleh menyebabkan hiatus hernia. Tadi kan saya kata diaphragm tu, kalau dia longgar diaphragm tu, stomach boleh naik ke atas. You bayangkan kalau sebahagian pada stomach you tolak naik ke atas dalam paru-paru punya kawasan, itu dah tak masuk akal. Berarti dia dah masuk ke kawasan larangan. Okey. Lagi, ada kes-kes yang lambat sangat nak keluar daripada stomach tu, makanan kita tu. Contoh orang yang berpenyakit diabetes, orang yang pregnant. Pregnant pun kan macam obese juga kan, tekanan daripada baby tu tolak ke atas. Ataupun you ada hypothyroidism. Pernah dengar hypothyroidism? Rendah you punya thyroid punya aktiviti. Ataupun you ada infection virus, ataupun you ambil ubat-ubat psychiatric, ubat Parkinson, ubat anti-depression, okay? Dan mereka yang suka sangat makan benda-benda yang berminyak ataupun yang carbonated drink, yang ada gas, of course yang suka ambil painkiller, kan, non-steroidal anti-inflammatory drug. Tahu kan ubat-ubat gout, ubat-ubat arthritis daripada farmasi tu, jaga baik. Dan yang paling utama penyebab yang saya rasa you mesti dah teka, iaitu namanya stres. Stres confirm. Okay. Last kali yang ni, sebab tu saya kata kena jaga weight muda sikit. Bukan soal nak menunjuk pada siapa. Kita kena pertahankan atas pada 60-70 ni macam masih lagi 10 tahun lebih muda pada umur tu. Pasal apa? Lagi tua, lagi bermasalah GERD ni. Asid kita akan jadi banyak berkurangan, dan bila berkurangan rupanya very low acid pun tak bagus dan menyebabkan lebih teruk GERD kita. Kalau ada sampai erosion yang sampai terbakar, memang you akan rasa terbakar, they call it burning sensation, you boleh juga keluarkan darah, maksudnya ulcer ataupun dia jadi macam bleeding. Kalau dia keluar ke mulut, dia dapat fresh blood sebab dia dekat dengan mulut. Tapi kalau dia turun ke bawah, najis you jadi gelap sedikit, okey. Dan you pun heran kenapa body you rasa macam lemah, letih, loss of weight, tak pasal-pasal. Ini kena jaga betul-betul. Sebab apa? You boleh mungkin jadi anemia pun, ya. Ada orang suruh awal-awal lagi saya dah beritahu amalkan minum air suam bila bangun pagi. Yang ni orang-orang Ayurvedic medicine selalu buat. Ni amalan yang bagus. Tapi D&D diet memang awal-awal lagi minum pagi dengan air dan garam, betul tak? So jadi kita tak lari jauh daripada amalan orang tua-tua. Dia kata siapa yang sakit gastrik, sakit GERD, dia tak kata GERD, sakit ulu hati ni kan. Okay. Bangun pagi je tak usah tengok lain dulu, tak usah tengok makanan, cari air dahulu. Kan Rasulullah SAW pun minum dengan apa tu, madu pun boleh, no problem kan? Okay. Baik. Sekarang tiba masanya saya nak bagi nasihat. Kenapa saya bagi topik pada kali ini terkini? Terkini maksudnya what is the latest? Sebab selalu sangat orang dah bertahun-tahun makan ubat yang doktor bagi, seperti antacid tadi saya kata apa, H2 blockers kan, ataupun PPI kan, ubat yang you tak biar tahu namanya. Tapi yang penting ialah lagi mahal ubat, lagi moden ubat, rupanya lagi banyak dia punya side effect. Saya bagi tahu kat you, PPI saja punya side effect ada seperti masalah you punya B12 akan hilang, osteoporosis boleh dapat, kalau lama sangat makan ubat ni magnesium tak cukup, jadi allergic, tak pasal-pasal ada heart attack. Ni ada cerita ni. Dan satu lagi, you dapat anemia disebabkan oleh ubat.
Ada lagi ubat-ubat yang ni untuk asid, untuk ni lah GERD kita ni. Boleh jadi dementia, nyanyuk, boleh jadi polyps. Tahu polyps tak? Padahal stomach kita dan kita punya ni lah, lining kita semua daripada esophagus, stomach ke kolon ke ni lah, semua intestine semua tu sepatutnya tidak keluar. Macam apa tu, macam tauge-tauge tumbuh cendawan kecil-kecil tu tak mau kan. Dia boleh keluar polyps pula. Ni bahaya ni. Okay, right. Next, you punya bakteria akan terganggu. Apabila asid ni berterabur, bakteria baik jadi jahat, bakteria jahat jadi tak tahu ke mana pula, dia jadi banyak lagi. Jadi you punya microbiome, maksudnya you punya bakteria bila rosak, dia punya flora tu, ini lagi satu masalah. Itu yang jadi kembung, jadi tak lawas, jadi sembelit, jadi penyakit kulit dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya dia boleh merosakkan atau mengganggu kidney juga. Okey, maklum sajalah apa yang perut buat ni, dia tetap akan mempengaruhi yang lain. Ada orang senang sampai saya kata apa, dapat stone pun disebabkan ubat ni. Saya cerita ni side effect ubat. Ada orang yang constipate, sembelit. Ada orang yang senang keluar gas all the time. Ada yang libido turun pun disebabkan oleh ubat-ubatan ni. Especially apa tu, Tagamet kan tadi tu, ubat-ubat H2 receptor blocker tu. Dan satu, saya summarizekan kebanyakan ubat-ubat moden ni untuk penyakit malam ni, dia boleh menyebabkan, kan semuanya anti-acid. Dia boleh menyebabkan sampai tak ada acid. You boleh bayangkan tak, kalau stomach you tak ada acid, kalau dia alkaline, memang you tak boleh hidup. Dan bila acid tak cukup dalam stomach kita, dia ada signal kepada valve tadi, pada spring tadi tu, supaya dia terbuka. Bila acid cukup, dia akan tutup. Cantik tak? Ini kuasa fitrah Allah bagi. Signal microchips dia bagi kat semua tu, Tuhan dah siap, cantik dah. Jadi kita saja yang menzalimi diri atas dasar gaya hidup yang dah lama. Contoh saya cerita tadi, stres, makanan fast food dan sebagainya, too oily food, macam-macam lah masuk pengawet, inilah gula-gula dan sebagainya tu, maka jadi rosak kita punya asid tu. Baik. Di GERD ni, kalau dah makan semua tadi ubat tu yang saya cerita tadi tu dah baik, okey, alhamdulillah. Kita dah banyak tolong kawan-kawan kita yang buat apa pun tak baik sampai pergi skop, sebab doktor selalu akan skop lah. Jadi tak baik 2 kali seminggu datang attack, 2 kali seminggu datang attack, tak baik juga, doktor akan skop. Kadang-kadang dia buat barium x-ray kan, bagi buat kontras, nak tengok you punya stomach naik ke atas ke, ataupun ada hernia kan, naik ke atas, ulcer ke apa-apa, dia skop ke atas, selalunya kadang-kadang terpaksa skop ke bawah pun. Jadi penat lah kan kes-kes ni. Okay, yang penting ialah you kalau boleh ambil apple cider vinegar. Orang kalau kena jenis-jenis asid macam ni, selalunya dia takut kepada benda-benda yang berasid. Saya pula suruh you ambil benda yang berasid. Pasal apa? Kebanyakan masalah tadi semua, bila you makan ubat, side effect-nya ialah mengurangkan asid sampai tak ada asid. Yang tu adalah yang masalah terkini yang orang langsung tak mau cerita. Dia asyik nak bagi rendah asid je yang tahu. Dia lupa yang bila you naikkan asid sedikit, you akan rasa banyak kelegaannya. So kalau tak percaya, cuba dahulu, sebab ini adalah fiziologi. Satu, apple cider vinegar ataupun cuka kurma ataupun cuka buah tin, asalkan bercuka. Jangan risau, okay? Sebab saya kata apa tadi, asid dalam perut you memang tak cukup pun. Dan asid yang you minum tu, sebab you campur dengan air semua, jangan risau, dia tak akan makan kulit-kulit lining esophagus you. You buat ni apa? Sebelum makan. Boleh tak? Sebelum makan, okay? Supaya dia dah steady. Especially kalau you nak makan bahan-bahan yang berprotein, tak kira daging ke apa-apa, itu saya tak galakkan. Tetapi dalam sayur pun ada daging, ada protein kan? Dalam ubi-ubi pun semua ada protein. Dalam biji-bijirin lagi banyak protein. So protein ni juga diperlukan untuk digest. Bahkan kalau you ambil daging-daging atau telur dan sebagainya, kalau you degil juga nak ambil, lagi you perlukan asid yang banyak. So apple cider vinegar boleh beli kat luar. Okay. Nombor 2 ialah ethane hydrochloride. You pergi farmasi, saya tak jual benda ni. Okay. You beli sendiri. Betaine, B-E-T-A-I-N-E, hydrochloride. Betaine hydrochloride. Selalunya dia jual dalam bentuk pil. Dan dosnya kalau boleh ambil
Apple cider vinegar pun ada dalam bentuk pil. So you boleh ambil, dia extract kan tu, 2 apple cider vinegar, 2 betaine hydrochloride. Boleh. Alright. You ambil just before meal, okay, kalau terlupa, immediately after meal you ambil cepat-cepat. Pasal apa? Kita tak nak acid tu nanti tak steady, tak cukup semua tu, dia buka. Bila dia tak cukup, apa jadi? Dia buka sphincter, dia naik atas. Tak cukup apa? Tak cukup acid. Jadi apple cider vinegar dengan betaine hydrochloride ni meningkatkan chloride, kan hydrochloric acid. You mesti mencukupinya. Baik. Seterusnya, you kena amalkan sacha inchi oil, bukan sebab saya yang keluarkan, tetapi memang kita tahu omega 3 adalah anti-inflammation, mengurangkan masalah radangan. Kan maksudnya kalau asid semua ni dah merah, dah menyala kat situ semua kan. Dan yang penting sekali ialah kita dapati, ni latest. Orang yang tak cukup vitamin D. Tu saya kata pagi-pagi main dengan matahari semua tu, tapi bukan takat nak bagi kulit ataupun badan je sihat, tapi rupanya stomach kita pun, asid kita pun. Jadi bila ada vitamin, kan saya selalu keluarkan D3K2. You must take together because dia nak balance kan. Kalau D saja, sebab apa saya suruh makan hampir 20 hingga 30, saya tulis ni, 20 hingga 30 ribu unit IU. Jangan nak ambil yang kat farmasi 2,000, 5,000 international unit di vitamin D3 tu tak cukup. Bahkan dia orang tak bagi dengan K2 lagi teruk. So ambil yang dah set. Kalau nak, you call admin saya, kita keluarkan. D3K2 khas untuk you all. Memang famous untuk melegakan keadaan ni. Fiber up lagi satu. Pasal apa? Fiber up adalah untuk fiber, kan untuk prebiotik. Stomach kita, lepas tu turun usus-usus tu, kalau tak cukup bakteria yang cantik, makanan dia memang rosak. So kita bagi fiber up. Dan last kali ialah kalau tak baik juga, saya ulang, kalau masih degil juga, saya dah siapkan herba. You ambil nota ni, RX18 untuk yang mild, maksudnya yang masih boleh bertahan, tapi you dah meluat dengan nak makan ubat-ubat sintetik ni, ubat-ubat yang mengurangkan asid. Sebenarnya kan saya bagi side effect. Sebenarnya kita nak naikkan sikit asid dia, tu RX18. Tapi kalau dah sampai, doktor kata, you ni dah sampai nak berdarah lah, sampai nak ulcer lah, faham tak? Maksudnya gastric ulcer ni lah, you kena ambil RX20. Yang tu yang lebih kasar sikit. Okay. So saya ulang lagi sekali, RX18 untuk yang GERD biasa. Tapi kalau sampai selalu masuk hospital ni semua ni, you cuba RX20. Dua-dua ni adalah herba. Tiba masanya kita kedepankan herba-herba ni selain daripada ubat-ubat yang chemical base. Faham? Saya berani kedepankan herba-herba ni sebab saya punya gout dah alhamdulillah, ambil RX9 dengan RX10. Kawan saya yang banyak arthritis tu ambil RX9 dan RX11. Jadi alhamdulillah. Mengharapkan you dapat manfaat. Jangan putus asa. Dah Tuhan janjikan setiap penyakit tu ada ubat. Kadang-kadang kita belum jumpa. Dan saya percaya COVID pun ada ubatnya. Tak mungkin tak ada. Sebab ini pun Tuhan jadikan kan. Terima kasih. Kita bertemu lagi di topik yang seterusnya. Stay home, stay safe. Walaupun dah boleh makan kat luar dan sebagainya, still stay safe. Because COVID is real, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.